Okey, para penonton, kita nak berbicara tentang spiritual combat power. Apa tu? Spiritual combat power. Jadi kita tak nak buang masa, bersama saya di studio Lieutenant Colonel Nazri Busman, Ketua Sel Perancangan dan Pembangunan KAGAT. KAGAT adalah Kor Agama Angkatan Tentera. Assalamualaikum, Lieutenant Colonel. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Jadi kita nak bincang ni spiritual combat power ni. Ya, betul. Nampak gah ni. Nampak gah. Boleh kongsikan apa sebenarnya konsep ataupun maksud sebenar tu apa tu? Gini, kalau kita melihat fizikal kita ni selalu perlukan kepada latihan, perlukan kepada pembentukan dan sebagainya lagi. Begitu juga dengan spiritual ataupun kerohanian kita ni yang memerlukan kepada latihan, pembentukan dan sebagainya lagi. Kalaulah fizikal tadi digunakan untuk melaksanakan tugasan sebagai seorang anggota tentera, sebagai contohnya mengangkat senjata, berperang dan sebagainya lagi, maka kekuatan rohani juga itu diperlukan bagi memastikan supaya kekuatan fizikal ni didorong oleh kekuatan rohani bagi melaksanakan penugasan sebagai seorang anggota tentera. Jadi spiritual combat power ini melalui dalaman, pembentukan dalaman dengan pendidikan yang ada akan melahirkan kekuatan tempur ke dalam hati ataupun nurani anggota tentera untuk melaksanakan tugasan dia. Itu yang paling utama. Sebab kita melihat kekuatan tempur ini bukan hanya berkonsepkan kepada kekuatan fizikal saja. Kekuatan tempur ini perlu dilahirkan melalui secara holistik. Pendidikan secara holistik, yang mana ia perlu menggabungkan kekuatan fizikal, perlu menggabungkan kekuatan spiritual, intelektual, mental, dan akhirnya akan membentuk seorang anggota tentera yang hebat, yang mampu melaksanakan tugasannya dengan baik. Itu asas kepada spiritual combat power, Adri. Maksudnya dia satu combo lah, yang saling melengkapi. Yang saling melengkapi secara kesempurnaan, holistik. Dia tidak boleh menyentuh hanya satu fizikal saja. Dia tak boleh menyentuh hanya kerohanian saja, dalaman saja. Dia tak boleh. Dia perlu secara holistik. Sebab inilah berkait juga pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka bukan saja menonjol dari aspek pertempuran melawan musuh, tapi mereka juga hebat dalam aspek pembangunan rohani. Spiritual begitu kuat sekali. Jadi macam mana tuan melihat KAGAT dapat membangunkan spiritual combat power ni ataupun unsur kerohaniannya serta penghayatan agama yang baik untuk warga ATM? Kor Agama Angkatan Tentera ni ditubuhkan dengan melaksanakan dua tugas utama. Yang pertama adalah pendidikan dan yang keduanya adalah perkhidmatan keagamaan. Jadi untuk nak membentuk spiritual di kalangan anggota tentera ini, kita menumpukan kepada pendidikan. Dan pendidikan itu berdasarkan kepada dasar-dasar pendidikan yang telah diluluskan oleh Angkatan Tentera. Khususnya contoh macam Perintah Majlis Angkatan Tentera tahun 1991. Pemat 991. Dinyatakan di dalam pemat ini seseorang anggota tentera perlu melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim. Contohnya solat dan sebagainya lagi, puasa dan sebagainya lagi. Dalam setahun dia perlu melaksanakan 857 jam. 857 jam. Jadi seorang anggota tentera kalau yang betul-betul mengikuti Pemat 991 ini, dia mampu untuk mewujudkan, melahirkan seorang anggota tentera yang kekuatan spiritualnya amat hebat. Jadi dengan sebab itulah kita menerangkan kepada anggota tentera melalui pendidikan-pendidikan dengan adanya PIFA, pendidikan Islam dan juga fardu ain, kursus karismatik pegawai untuk pegawai dan sebagainya lagi, bagi membangunkan anggota tentera ini dari sudut kerohanian mereka, supaya nanti Adri, bila mereka ni berperang ataupun berlatih melaksanakan operasi, selain daripada tugasan yang mereka laksanakan, kerohanian mereka, tanggungjawab mereka sebagai seorang Muslim dapat dilaksanakan dengan baik. Bagi kami, anggota tentera yang nak kami lahirkan adalah seorang yang Muslim, mukmin, muhsin. Itu yang biasa. Tapi kita nak yang terakhir itulah mujahid. Jadi Muslim, mukmin, muhsin dan juga mujahid. Seorang Muslim, seorang yang mukmin, muhsin dan juga mujahid. Jadi ini yang membezakan kita dengan orang lain. Mujahid. Jadi sebab kita ni memang ditugaskan untuk berperang bagi mengawal kedaulatan negara. Jadi keperluan untuk menjadi seorang mujahid itu perlu ada. Itu sebabnya para sahabat dulu dia diibaratkan sebagai ruhbanun fil lail wa fursanun fin nahar. Kan? Seorang yang abid pada malam harinya dan seperti kuda perang pada waktu siangnya. Jadi kita nak
anggota tentera ini hebat, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang saya nyatakan tadi, yang akhirnya mampu untuk menjadi benteng utama pertahanan negara. Ya. Okay. Bukan saja ada kekuatan bertempur, tapi juga ada nilai-nilai yang begitu murni sekali. Bagaimana tuan boleh kongsikan apa antara aktiviti atau pengisian yang dilakukan oleh Kagat untuk menyemai nilai-nilai murni ini? Seperti mana yang saya nyatakan tadi, kita Kagat ni melaksanakan 2 tugas utama. Yang pertama pendidikan dan juga perkhidmatan keagamaan. Itu tugas Kagat. Jadi untuk menyemai ini, banyaklah aktiviti program-program yang kami telah laksanakan secara bulanan, harian dan juga tahunan. Itu adalah semasa kita dalam keadaan yang aman. Kita melaksanakan contoh macam ceramah bulanan, aktiviti yasin tahlil, qiyamul lail dan sebagainya lagi. Manakala untuk dalam keadaan beroperasi, dalam keadaan latihan, kita juga bersama dengan mereka. Kagat juga bersama dengan mereka. Dan kita melaksanakan aktiviti kerohanian di tempat-tempat operasi tadi. Itu satu. Kemudian pada masa sama juga, Kagat telah mewujudkan doktrin-doktrinnya. Contoh doktrin semasa perang. Apa yang perlu Kagat laksanakan kepada anggota tentera sewaktu perang. Bila berlaku kematian sebagai contohnya, apa yang perlu dilaksanakan? Bila sebelum berlakunya peperangan, apa yang Kagat perlu laksanakan kepada anggota tentera dan sebagainya lagi. Dan kalau kita lihat Ardi, saya melihat kekuatan kerohanian anggota tentera ni sudah pun wujud melalui ikrar kesatria mereka. Ikrar kesatria anggota tentera ada 5 semua sekali. Yang pertama, dia beriman kepada Tuhan dan bertakwa kepadanya. Itu ikrar yang diikrarkan oleh seorang anggota tentera. Itu kekuatan dalaman yang dah ada dalam diri seorang anggota tentera. Bai'ah dia. Dengan sebab itulah Kagat mendukung ikrar kesatria ini. Selain itu ada setia kepada negara dan sedia berkorban demi kepentingannya dengan tidak sekali-kali mengenal menyerah. Yang keduanya, yang ketiganya, memegang teguh disiplin tentera dan sentiasa menjunjung tinggi sikap keperiwiraan dan kehormatan tentera. Yang keempat, mengutamakan pelaksanaan tugas dengan jujur dan ikhlas. Dan yang kelima, menyimpan rahsia negara dengan seketat-ketatnya. Jadi kesimpulan ini yang kita rangkumkan dalam ikrar kesatria ini, kita didik anggota tentera. Yang program-program yang kita laksanakan semasa aman, semasa dalam operasi, mahupun kalaulah sekiranya berlaku peperangan, kita juga bergerak bersama dengan mereka, memberikan kata-kata semangat hasil daripada pendidikan yang kita laksanakan sebelum ini kepada anggota tentera. Betul. Itu maksudnya dipasak teguh masa bai'ah tu. Dipasak teguh dijulang sebenarnya. Tuan, ialah melihat kepada situasi pandemik sekarang COVID-19 ni, mungkin dibimbangi juga ada program-program yang mungkin tak dapat dilaksanakan. Program Kagat yang membentuk nilai-nilai murni ni, apa untuk COVID-19 ni memang pada PKP pertama, PKP kedua memang agak terhadlah program-program yang Kagat laksanakan. Cumanya dalam situasi sekarang ini, alhamdulillah banyak SOP yang telah pun kita ikuti dan kita laksanakan. Kalau di kuliah-kuliah maghrib di masjid awam, kita juga laksanakan kuliah-kuliah maghrib. Kalau di ceramah-ceramah di masjid awam, kita pun melaksanakan ceramah-ceramah juga di camp, dekat masjid, dekat surau dan sebagainya lagi. Kita laksanakan, tetapi dengan SOP. Dan pada masa yang sama juga, selain daripada kekuatan kerohanian itu juga, kita memberikan bantuan musaadah. Bantuan musaadah. Apa maksud bantuan musaadah? Kepada anggota tentera yang mengalami orang kata COVID-19, terkesan dengan COVID-19, kita juga laksanakan. Malah baru ni semasa waktu banjir pun yang berlaku dekat negeri Selangor baru ni pun Kagat turun membantu menggunakan sumber yang ada melalui tabung zakat angkatan tentera untuk memberi bantuan musaadah, bantuan-bantuan keperluan kepada anggota tentera yang terkesan, yang terlibat dengan bangsa banjir tadi. Jadi banyaklah tugasan yang kita laksanakan bagi memastikan supaya Kagat dan juga anggota tentera sentiasa bersama. Betul. Nampak Kagat, nampak tentera, kita pun bersama dengan mereka. Dan fungsi Kagat tadi saya nyatakan, selain daripada pendidikan kerohanian, dia memberikan perkhidmatan keagamaan. Perkhidmatan keagamaan. Cuma perkhidmatan keagamaan ini untuk anggota tentera, dia ada macam-macam lah penugasan yang dilaksanakan oleh Kagat kepada mereka. Baik Tuan, akhir sekali macam mana Tuan melihat peranan ataupun tanggungjawab rakyat Malaysia secara umumnya untuk bersama-sama ATM dalam terus mempertahankan kedaulatan negara, dan juga nasihat Tuan lah kepada seluruh warga ATM
dan rakyat Malaysia untuk terus kekal menjaga negara kita yang tercinta ni. Okey, kita lihat apa yang berlaku dekat Ukraine sekarang ni. Bila tentera Rusia masuk ke dalam Ukraine, memerangi Ukraine dan sebagainya lagi. Dan kita lihat bagaimana anggota tentera mempertahankan negara mereka. Walaupun dengan kecilnya negara Ukraine mampu untuk bertahan selama 3 hari setakat ini daripada serangan Rusia. Itu pertama. Yang keduanya, tentera-tentera Ukraine juga walaupun kecil, mereka tetap berteguh untuk mempertahankan kedaulatan negara. Betul. Yang kedua, rakyat. Kalau kita lihat, rakyat bersama dengan tentera Ukraine. Tetapi pada masa yang sama, bila kerajaan Ukraine memberikan kata dua, sesiapa yang keluar daripada perintah berkurung dianggap sebagai pengkhianat. Jadi rakyat, tentera perlu mempertahankan kedaulatan negara dengan tugasan mereka. Kalaulah sekiranya tentera mempertahankan negara dengan kekuatan pertahanan yang ada, rakyat perlu menjaga keharmonian, perpaduan yang ada untuk memastikan negara kita ni berada dalam keadaan yang aman dan sejahtera sampai bila-bila. Kita nak mengelakkan supaya negara kita ni berlakunya huru-hara pada masa akan datang. Betul. Dan kalau kita lihat RD kalau kita lihat Palestin sebagai contohnya, rakyat mereka ni berjuang untuk mempertahankan tanah air mereka daripada serangan Zionis. Tetapi kita juga sebagai seorang rakyat Malaysia perlu menyedari bahawa negara kita ni adalah tanah tumpah darah kita. Apapun kedudukan kita, siapapun kedudukan kita, perlu bersama bagi memastikan kedaulatan negara sentiasa dipelihara dan tidak diganggu-gugat oleh mana-mana unsur-unsur yang boleh membawa kerosakan keamanan di dalam negara kita. InsyaAllah. Banyak sebenarnya pengajaran yang kita boleh ambil, iktibar daripada apa yang berlaku di negara-negara luar. Moga-moga apa yang berlaku tidak terjadilah di negara kita. Itulah peranan ATM dan juga rakyat Malaysia untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Terima kasih banyak-banyak Tuan Lieutenant Colonel Nazri atas perkongsian. Terima kasih sama. Tuan Colonel Nazri adalah Ketua Sel Perancangan dan Pembangunan Kagat, berkongsi tentang spiritual combat power dalam kalangan warga ATM. Assalamualaikum, nak berehat sekejap dan kita akan kembali selepas ini.